Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, dia ada satu pidato dia yang pendek yang ditulis. Pidato ni penting. Ditulis, dia bagi pidato, orang tulis pidato dia. Tajuk dia Kaifa Dakhalal Arabut Tarikh. Bagaimana orang Arab dapat masuk ke pentas sejarah. Okey. Jadi saya nak relate dengan kemerdekaan kita ni. Kenapa kita orang Islam gagal pada hari ini? Kalau kita cakap soal penjajahan, penjajah dah tak ada lah. Tapi penjajah ni, penjajah yang terbaik sekali apa tuan-tuan? Penjajah ni semua tak bagus. Tapi penjajah yang paling bagus secara pembandingan apa? British lah. British ni dia bagi pendidikan. Sebab tu British, negara-negara yang dimasuki oleh British akan lambat merdeka. British dia buat mahkamah lah, dia buat apa, dia walaupun dia nak hukum, kata dia nak hukum Tok Janggut, memang dia nak hukum, tapi dia buat majlis perbicaraan, dia British. Dia buat mari tanam apa, tanam getah, dia hangkut kekayaan, tapi dia bagi sikit kat kita. Dia tak macam Belanda. Belanda dia tibai betul-betul. Orang Melayu kata Belanda minta, Belanda minta tanah. Yang ni Belanda dia tibai sungguh-sungguh. Kalau kita tengok apa yang dibuat oleh Perancis kepada Algeria, berpuluh juta bunuh, pancung ni, kepala hak dia bunuh tu dia buat balik pula pergi Perancis tu. Sekarang ni rakyat Perancis duk tuntut balik kepala-kepala tokoh-tokoh mereka tu, buat balik ke Perancis balik, ke Algeria balik. Tu jahat. Begitu punya orang tu bukanlah baik. Begitu British cuba jaga hati sampai orang kita pun bangga cakap orang putih cuti pun pergi London. Tapi tetap kita menganggap mereka sebagai penjajah dan kita halau mereka. India pada satu masa dulu rakyat British yang paling banyak, rakyat Queen, subjek namanya kan, yang paling banyak ialah India. India pun suruh British keluar sebab penjajah. Itu penjajahan tanah tadi, macam Korea tadi itu penjajahan pemikiran ataupun penjajahan budaya. Kita sebelum main Korea ni apa dia? Bollywood. Dulu dia semua anak pun nak bubuhkan walaupun hidung tak naik. Bukanlah salah hidung tak naik tu, saya contoh je lah. Dia kata saya hina pula. Saya pun bukan hidung tinggi pun. Tapi maksudnya adalah penjajah dalam bentuk macam tu pun dia akan berpindah. Panjanglah kalau nak cerita penjajahan. Kenapa Islam bila masuk ke Uzbekistan, masuk ke Turkistan, masuk ke India, masuk ke semua bumi-bumi ni, orang Islam tak pernah menganggap Arab penjajah. Kita tak kata Arab penjajah. Bahkan Abu Hanifah, dia bukan orang Arab, Parsi. Imam yang paling utama dari segi umur lah, dari segi tarikh di dalam 4 mazhab, Abu Hanifah bukan orang Arab. Al-Bukhari, dia bukan orang Arab. Muslim, sebahagian sebut dia bukan orang Arab, dia duduk di Naisabur. Abu Daud bukan orang Arab. At-Tirmidzi bukan orang Arab. An-Nasai bukan orang Arab. Ibnu Majah bukan orang Arab. Bahkan pakar bahasa Sibawayh bukan orang Arab. Abu Ali Al-Farisi bukan orang Arab. Mereka tak kata anak jajahan, tak pernah mereka kata Arab menjajah kita. Kenapa? Dan Islam kekal di Turki, Islam kekal di negara-negara itu, dan mereka tak pernah kata dulu mereka telah dijajah oleh Arab. Kata Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, Arab ni dulu mereka gagal menempatkan diri dalam pentas. Bukan kerana Arab tak hebat, Arab ada pemanah yang hebat. Bahasa Arab yang hebat tu bukan sejak Nabi mai. Sebelum Nabi datang lagi, bahasa Arab hebat, penyair-penyair.
Tapi Arab gagal menempatkan diri mereka di persada sejarah. Disebabkan kenapa? Disebabkan pintu masuk mereka salah. Tak ada. Tetapi apabila Arab memasuki sejarah dengan menjadi pasukan yang membawa hidayah, risalah Islam, Arab masuk ke wilayah bukan Arab, bukan macam surat Nabi, aslim taslam yu'tikallahu ajran marratain, Islamlah nescaya kamu selamat. Hantar kepada min Muhammad Rasulullah ila azimir Rum, daripada Muhammad Rasulullah kepada orang besar Rum. Aslim taslam, Islamlah nescaya engkau selamat. Yu'tikallahu ajran marratain, Allah beri kepadamu dua balasan pahala. Demikian surat Nabi kepada Parsi. Demikian sahabat apabila masuk, mereka tak menjadikan rakyat negeri itu sebagai penjajah. Mereka sebagai penjajah menjajah rakyat negeri itu, tapi mereka menjadikan Muslim yang sama hak mereka. Sebab mereka membawa hidayah, mereka membawa risalah Islam. Kami datang nak mempersembahkan kepada kamu, ini hidayah Allah, ajaran Allah untuk kamu amalkan. Sebab tu mereka berjaya. Islam lekat. Tuan-tuan pergi ke tadi Dr. Izhar Arif sebut tentang Jepun. Saya pergi ke Uzbekistan, negeri dia bersih. Bersih Uzbekistan. Siapa pernah pergi? Wilayah-wilayah ni dulu semua ulama-ulama hadis berada di sini. Mereka bukan orang Arab. Sebab apa? Sebab Arab datang kepada mereka membawa Islam. Kami mau kamu masuk Islam. Kata Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, selagi Arab tak patah balik buat macam dulu, selama itulah Arab akan hina. Sama kita apa? Kita bersaing dengan orang bukan Islam. Kita nak bersaing dengan mereka, macam mana nak jadikan ekonomi kita lebih daripada ekonomi mereka, nak jadikan budak-budak kita lebih cerdik daripada budak-budak mereka. Persaingan kita yang bersifat puak. Tapi kita semua tak fikir macam mana kita nak pastikan semua rakyat Malaysia ni yang bukan Muslim ataupun mengetahui ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu yang betul. Menawarkan pakej ini untuk kamu hidup di atas muka bumi ini dengan menerima risalah agama yang Tuhan telah kami terima. Kami telah pakai barang ni, nah kamu pun pakailah bahan ni. Yang tu kita tak buat. Kita sembang dengan dia panjang semua, bertengkar, masuk sain kerjasama politik semua. Islam kita tak cerita ke dah. Lah kali dia pun berkelahi, masuk ke parti dah, tak ada pun satu hari dia pun kata, bagus kamu ni Islam. Aku terpengaruh dengan Islam kamu. Saya pernah cerita dulu. Satu saya pergi ke Jepun, saya cerita Jepun kan. Dia kata satu orang pasal masa tu, saya pergi ada satu majlis apa nak kahwin. Satu orang tu Jepun tu masuk Islam. Tapi dia kata dia dulu pernah berfikir nak masuk Islam. Dia pergi ke satu negara orang Islam. Dia naik teksi. Masa Jepun ni tuan-tuan duduk negeri depa, tuan-tuan tahu depa tak ada agama, sat Shinto, sat Buddha, depa tak tahu mana yang murah depa mati gitulah pasal kos kan. Tapi dia kata dia naik kenderaan tu, driver teksi tu minta kat dia, boleh berhenti sekejap. Pasal saya nak sembahyang. Dia teksi berhenti sembahyang di masjid. Dia rasa hebat. Dia kata kalau aku boleh ada macam ni punya keyakinan dengan hubungan dengan Tuhan, dia duduk kerja dia nak sembahyang, seronok dia tengok Islam. Dia cerita sendiri. Tapi bila habis kontu sembahyang, kontu naik kereta, dia sembang tentang Islam. Tengok kontu bawa kereta, kontu ambil sampah, dia terbang taksi tu pergi buang sampah. Dia batal niat dia nak masuk Islam. Aduh. Kemudian Allah takdirkan dia masuk juga. Misalnya kita jumpa tu, sebab dia berkenalan dengan budak perempuan Islam tu. Dia kenal perempuan tu, kata kena masuk Islam baru boleh kahwin. Perempuan tu duduk terang beli Islam tu, kata yang tu perangai dia Islam tak ajak macam tu, baru dia okey sikit. Tapi maksudnya kita semua tidak menjadi pembawa risalah. Sebab tu kita tak berjaya. Kita semua nak saing dengan
Bahasa kita lah nak saing orang bukan Islam supaya kita lebih kaya daripada dia. Yang tu buat benda kita. Lepas yang lebih kaya nak buat apa? Kita, sedangkan sahabat dulu dia tak kaya pun daripada puak tu. Tapi mereka sentiasa di atas kerana mereka menghidangkan risalah Islam. Maulana Abdul Hasan Ali Nandwi kata, lagi kita tak patah balik buat macam awal tu, selama itulah kita dunia Islam ni macam ni lah keadaan kita. Kita tak akan lebih baik senjata kita daripada barat, kita tak akan lebih baik daripada karya kita daripada barat, melainkan kita pergi bagi tahu kat barat, inilah Islam yang terbaik untuk hidup kamu di dunia dan kebaikan kamu di akhirat. Yang ni kita tak buat. Saya selalu buat contoh simple lah, kita di Malaysia pun sama. Tengok bangunan-bangunan semua, toke-toke semua ni bukan Islam punya. Kita kena lahirkan anak-anak yang dapat businessman yang dapat macam tu juga. Baguslah niat tu, saya tak kata salah. Tapi kita jarang berfikir, kalau kita tawarkan Islam pada toki bangunan tinggi tu, kita tak payah nak bisnes, dia jadi Islam. Tapi dia nak masuk Islam pun dia tengok kita pun serabut. Macam tu kan. Dia kata hang pun teruk dah cerita Islam dah kat aku. Lebih kurang begitulah. Ini adalah masalah kita yang sepagi saya dakwah ni kadang-kadang macam Dr. Izzah sebut. Saya pun nak main ceramah ni duk fikir macam main entertainment ke, main sekadar berprogram ke, ataupun main betul-betul Itu dakwah. untuk dakwah. Dakwah untuk dakwah. Kadang-kadang dia jadi macam satu, dah semua orang ustaz ni model eliok kan orang kata kan. Tapi sehingga kita dakwah, kita hidup dengan dakwah, kita menderita atas dakwah tu, dan kita mati atas dakwah tu, baru kita pendakwah. Tidak kita penceramah. Kita mengambil risiko, berdiri menghadapinya, menanggung risiko kerananya, kita pendakwah. Mudah-mudahan lah kan. Tapi kalau setakat nak memang cari envelope muka Datuk Seri Syahidah punya tebal sikit kepada orang lain, tak padan aku. Tak padan. Tak padan. Semoga Allah pelihara kita. Terima kasih. Yang tu jawab.